Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Raja-raja seolah-olah macam boneka. Memang kita diberitahu apa yang nak dibuat dan sebagainya. Tapi yang buat keputusan itu adalah residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, sejarah kemerdekaan di Malaysia memang masih kontroversi ya. Itu jelas. Orang Malaysia pun menyadari hal yang satu ini. Seperti yang ada dalam video ini, di mana dua pendapat persoalan sejarah Malaysia dan seperti apa videonya kita akan lihat. Dia nikahkan daripada Sultan. Melaya bukan tanah jajahan British. Itu Tengku punya temberang saja. Mau angkat UMNO selama-lamanya. Orang tahu kan? Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Macam Brunei. Jadi bila kau di bawah naungan British, bila masa kau merdeka? Kau merdeka dari siapa? Itu temberang UMNO. Supaya UMNO itu dilihat oleh semua orang di Indonesia ini sebagai pembebas daripada penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya nak bercakap tentang satu komen daripada Borneo Soul yang mengatakan dia sebut Melaya, bagi saya Persekutuan Tanah Melayu, yang dia katanya tidak merdeka ya. Kita adalah negeri naungan British ya. Dan oleh kerana itu dia kata Tengku Abdul Rahman, bukan tuanku ya. Tuanku tu makna Tuanku Abdul Rahman Negeri Sembilan. Ini Tengku Abdul Rahman, pemimpin UMNO ya, Parti Perikatan. Dia mengatakan UMNO tu menipu orang ramai kerana mengatakan kita merdeka daripada British. Nah, perkara ni sebenarnya saya nak beritahu adalah sangat rumit ya. Pada dasarnya kita bersetuju bahawa British menjadikan negeri-negeri Melayu sebagai protected Malay states ya. Protected Malay state maknanya negeri-negeri Melayu yang dilindungi. Maksudnya di sini bahawa British ya, dia tidak jajah tetapi dia melindungi. Tetapi dalam masa yang sama British kawal kita dari membuat hubungan-hubungan dengan negara luar atau membuat apa-apa saja tindakan. Semua pentadbiran kita dipegang. Walaupun raja-raja itu masih lagi berkuasa ataupun masih lagi berkedudukan sebagai ketua negeri Melayu sebagai itu, dan baginda semua bersifat raja in council. Ia majlis mesyuarat negeri, raja bersifat raja in council. Dia tidak duduk di situ tetapi dia akan dirujuk perkara-perkara yang diputuskan oleh residen British ya, untuk diberitahu pada sultan-sultan, dan sultan-sultan yang memerintah negeri tersebut akan memberi keputusan. Jadi maksudnya di sini dari segi konsep, dari segi legalitinya, Raja Melayu memang tidak dibuang oleh British. Raja-raja Melayu masih lagi menjadi ketua pemerintah negeri-negeri Melayu. Tetapi dari segi bidang kuasa, raja hanya sebagai ketua negeri yang tidak ada kuasa, kerana kuasa itu dipegang oleh residen dan keputusan-keputusan itu pun dibuat oleh residen, dan kadang-kadang memang dibincangkan raja-raja. Raja-raja seolah-olah macam boneka dekat atas tahta tu ya. Guys. Memang kita diberitahu apa yang nak dibuat dan sebagainya. Tapi yang buat keputusan itu adalah residen. Dan bila negeri Melayu bersekutu pada tahun 1895, 96 dia berjalan ya, dipanggil sebagai yang memegang pentadbiran itu adalah setiausaha yang memegang itu Residen General yang dipegang oleh Swettenham ya. Dia yang menjadi pengerusi kepada barat Dubar Raja-Raja Melayu. Dan di situlah keputusan-keputusan dia dibuat. Dia hanya memberitahu pada raja dan raja bersetuju mengangguk. Ya, dan selalunya kita dapati kalau kita baca sejarah, raja-raja kita bukan jenis raja-raja yang nak mempersoalkan banyak perkara.
adalah dipersoalkan, tetapi tidaklah sampai kita kata beria-ria sangat. Dan selalunya apa tindakan British itu dipersetujui. Sebab itu setengah orang berpendapat macam Rupert Emerson, dia bila dia tulis dia punya PhD pada tahun 1935 dan an indirect rule ya in Melaya, maka dia menunjukkan bahawa sebenarnya walaupun negeri-negeri Melayu ini bersifat protected states, tetapi kuasa British, Resident General British, Governor Negeri Selat, mereka ni semua berkuasa lebih. Mereka sebenarnya yang menguruskan negeri-negeri itu, raja duduk saja, apa saja dilaporkan, tetapi raja tak ada keputusan. Itu sebab setengah orang Rupert Emerson berpendapat bahawa walaupun dia dikata indirect rule, sebenarnya dia adalah direct rule. Ya, sebenarnya ada dalam pemerintah secara terus. Dan kalau kita tengok peristiwa ni benar. Cuba kita ambil kes JWW Birch dibunuh, bukan? Kenapa dia dibunuh? Sebab Sultan Abdullah, ya, Sultan Ismail, Maharaja Lela dan pembesar-pembesar Melayu yang tanda tangan perjanjian Pangkur 1874 menganggap bahawa nasihat British itu boleh kita ketepikan, ya. Raja Sultan Abdullah dia bergaduh dengan Sultan Ismail nak merebut tahta Perak, maka British menyebelahi Sultan Abdullah, Singapura menyebelahi dia. Maka dia duk ingat bila dia menyebelah dia boleh baik dengan balik Sultan Ismail dengan pembesar-pembesar dan dia boleh singkirkan British. Sebab itu dia orang buat pakatan bunuh JWW Birch tu. Sebab Birch dia kata mengganggu adat resam mereka iaitu menggunakan hamba wanita, dan Birch juga memberi arahan-arahan yang bertentangan dengan kebiasaan pembesar-pembesar Melayu seperti hasil tanah, ya, peraturan-peraturan baru, ya, cukai kena dibayar pada British, nak masuk ke hutan kena minta permission, ya. Itu semua adalah satu perkara yang selama ini berlaku di negeri-negeri Melayu dengan senang sebab tiap-tiap daerah tu sultan dah bagi. Maharaja Lela misalnya pasti salah kan. Datuk ni pegang kawasan ni. Jadi mereka adalah raja dalam kawasan tersebut. Dan sultan memberi itu, sultan diberi hadiah saja setiap tahun. So maknanya sekarang, ya, kita telah ada pembesar-pembesar Melayu telah ada satu sistem yang relax. Maknanya daerah itu adalah dalam pegangan dia, dia adalah orang yang berkuasa sampai menjadi hakim, membuat keputusan-keputusan pergaduhan di antara mereka pun itulah pembesar yang buat keputusan. Sebab itu macam Maharaja Lela, dia punya gelaran pancung tak bertanya. Ya, Datuk Maharaja Lela tu dia punya lambang ialah pancung tak bertanya. Maknanya kalau dia percaya orang tu tak putus, dia pun pancung aja tak payah tanya-tanya. Ya, itulah besarnya kuasa pembesar daerah yang telah diberi oleh Sultan. Jadi Sultan Abdullah apabila dia berebut tahta dengan Sultan Ismail, maka dia telah menggunakan British di Singapura. Jadi British telah sokong dia dan dia jadilah Sultan Perak. So Sultan Ismail yang duduk di Belanja, aku tak salah saya, dia tidak ada kuasa. Tetapi bila mereka nak jatuhkan British, mereka memang buat baik dengan British, tetapi lepas tu Sultan Abdullah kata, oh, kita tak boleh terima dia. Padahal dalam perjanjian itu nasihat itu mesti diterima. Tapi Sultan Abdullah fikir kita perlu terima. Maharaja Lela kata ini negeri kita. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video di mana ada dua pendapat yang berbeda mengenai persoalan sejarah kemerdekaan di Malaysia. Memang ya kalau kita bicara ataupun melihat video-video dari orang Malaysia, persoalan ini masih kontroversi. Satu sisi banyak orang Malaysia yang mengatakan kalau British itu bukan penjajah, pemberi kemerdekaan, dan satu sisi lagi kalau British itu memang benar-benar penjajah. Itu teman-teman ya. Jadi sampai sekarang pun masih kontroversi ya persoalan kemerdekaan di Malaysia ini. Demikian satu sejarah di Malaysia yang kayaknya belum selesai juga ya. Selain bahasa yang persoalannya pun masih terus diperbincangkan. Oke, demikian sebuah video. Dan silakan kalau teman-teman mau berkomentar saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.